Saya ingin bincangkan sebahagian daripada kementerian, tidak keseluruhan. Dan buat permulaan, saya hendak menarik perhatian kepada jumlah besar anggaran tambahan ini. Kita dapati bahawa anggaran perbelanjaan bagi tahun 2012 ialah 181.6 bilion. Anggaran tambahan kedua ialah 12.7 bilion. Anggaran tambahan pertama dulu ialah 15.3 bilion. Berarti jika kita campurkan anggaran pertama dan kedua itu, jumlahnya ialah sebanyak 28 bilion. Kalau kita lihat dari segi peratus, ini berarti 15.4%. 15.4% daripada bekalan tambahan ini akan merupakan juga penambahan kepada defisit belanjawan kita. Dan oleh kerana ada rancangan atau hajat untuk mengurangkan defisit bagi belanjawan, maka tentulah kita harus berhati-hati tentang soal ini, soal penambahan ini. Saya dapati bahawa ada penambahan yang sepatutnya boleh dijangkakan. Umpamanya penambahan bagi allowance, bagi emolument dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, sekian kalinya kita dapati bahawa perkara ini timbul, iaitu emolument, dan emolument paling besar ialah pada kesihatan dan pelajaran. Dan ini akan saya akan sentuh bila sampai kepada kementerian itu. Sekarang saya pergi pada kementerian dan sebagainya. Yang pertama ialah Suruhanjaya Pilihan Raya. Sebenarnya kalau kita lihat daripada kertas ini, diberikan tambahan sebanyak 60 juta. Ada tambahan yang lain, iaitu untuk menampung kekurangan emolument dan bayaran khas prestasi, iaitu sebanyak 396,500. Saya ingin mengetahui untuk siapakah diberi ini, atas asas apakah prestasi yang mereka lakukan, dan kalau boleh untuk mengetahui adakah ini kali pertama bayaran seumpama ini diberikan. Tentang menampung 60 juta, ini menjadikan peruntukan bagi Suruhanjaya menjadi 460 juta ataupun hampir setengah bilion. Penambahan ini hampir 2 kali ganda daripada peruntukan bagi PRU ke-12, PRU 2008. Saya tidak tahu berapa persen sebenarnya penambahan bilangan pengundi, tapi yang saya ketahui ialah bahawa bilangan tambahan pengundi itu tidaklah sebanyak misalnya sampai hampir 2 kali ganda tambahan peruntukan. Memang ada misalnya kos yang bertambah, tapi apakah justifikasinya penambahan ini? Adakah dengan mengambil misalnya lebih banyak pegawai dan seumpamanya dan menambahkan bayaran, maka lebih efisien, lebih telus apa yang dilakukan dalam pilihan raya? Kalau kita ambil misalnya 460 juta ini sebagai belanja pilihan raya, dan ada terdapat 220 kawasan pilihan raya parlimen, berartilah
bahawa bagi tiap-tiap kawasan belanjanya adalah lebih daripada 2 juta. Tak kira sama ada kawasan itu kawasan besar ataupun kawasan kecil. Dan bagi saya ini adalah satu perbelanjaan yang agak tinggi. Ini barangkali pendapat subjektif saya saja. Izinkan saya yang Pertua untuk menyentuh barangkali bukan secara khusus kepada perbelanjaan ini, perbelanjaan tambahan, tetapi kepada beberapa perkara yang saya rasa ada kaitan dengan perjalanan pilihan raya dan pengurusan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Di Dewan ini berkali-kali disebut misalnya tentang kononnya ada pemimpin pakatan yang menyebut mengenai 40,000 orang dari Bangladesh yang dibawa masuk untuk mengundi. Saya ingin tahu daripada saudara-saudara sekalian, siapakah yang dimaksudkan pemimpin itu? Bilakah dia berkata demikian? Dan di mana beliau itu mengatakan demikian? Saya nampak bahawa perkara ini memang dispin oleh akhbar, sehingga sampai Perdana Menteri pun menggunakan apa yang dispin ini. Saya menafikan sama sekali adanya tuduhan seumpama itu. Yang ada ialah tentang soal kami yang ditimbulkan berhubung dengan undi yang dikatakan sebagai undi hantu. Perkara ini timbul terutama sekali daripada penjelasan yang telah dibuat dalam salah satu daripada pendengaran di Royal Commission of Inquiry. Dalam salah satu pendengaran itu, timbalan Ketua Division IC di Sabah Sarawak, iaitu Roslan Alias, telah menyatakan bahawa 130,459 IC adalah problematik. Bila dilakukan semakan problematik IC ini dengan daftar undi, maka didapati bahawa 60,673 undi adalah pengundi adalah problematik. Dan ini diakui oleh pengerusi SPR dan pengakuannya telah keluar dalam Borneo Post. Apa yang hendak ditegaskan di sini ialah bahawa orang ada kad pengenalan. Macam mana dia dapat kad pengenalan tu tak tahu, tapi ia problematik kerana ada yang hilang, ada yang tak lengkap dan sebagainya. Dan oleh kerana mereka ada kad pengenalan itu, mereka boleh mengundi dengan tidak mempersoalkan sama ada hak mereka mengundi atau tidak. Kemudian bila sudah ada daftar undi itu bersih atau tidak boleh dicabar. Ini ialah kerana adanya pasal 9A dalam Akta Pilihan Raya, kesalahan pilihan raya. Dalam 9A ini dinyatakan bahawa apa saja daftar yang telah diterima tidak boleh dipersoalkan, walaupun dalam mahkamah. Itu sebabnya bila ada persoalan tidak dapat tukar. Jadi kalau ada pun misalnya undi-undi yang problematik yang boleh dipersoalkan, ia tidak boleh diubah walaupun dalam mahkamah. Jadi oleh kerana itulah saya rasa demi ketelusan harus ditimbang semula sama ada 9A ini patut digugurkan. 9A ini bermula oleh kerana kes petition di Likas pada tahun 99 di mana petitioner telah menang. Dan dengan kemenangan itu, calon BN digugurkan. Maka dibuatlah undang-undang selepas itu supaya tidak boleh digunakan alasan undian ini, pengundi ini, dan tak boleh dipersoalkan
daftar undi yang telah dibuat. Sekarang saya ingin pindah kepada Jabatan Perdana Menteri. Di Jabatan Perdana Menteri, tambahan sebanyak kira-kira 367 juta. 277 juta ialah untuk projek-projek kecil, 63 juta untuk menampung kekurangan perbelanjaan, 27 juta untuk rumah rakyat. Saya tidak mau mempersoalkan tiap-tiap satu, tapi antara perbelanjaan tambahan untuk mengurus ialah untuk perkhidmatan dan bekalan Biro Tata Negara, iaitu sebanyak 5.1 juta. Walaupun tidak banyak sangatlah kan. Soalan yang timbul di sini ialah kita mendapat laporan, banyak sekali laporan bahawa Biro Tata Negara itu digunakan antara lain untuk menimbulkan rasa terancam, rasa takut di kalangan peserta Melayu terutamanya. Keduanya ia juga digunakan untuk memburukkan dan memfitnah parti-parti serta pemimpin parti-parti pembangkang. Pernah disebut bahawa silibus Biro Tata Negara ini akan diubah. Saya ingin tahu apakah langkah-langkah yang telah dibuat untuk mengubah. Satu lagi ialah mengenai PRIM. PRIM ini di bawah Perdana Menteri, di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ini soal perumahan. Jadi saya percaya lebih baik kalau ia dimasukkan di bawah Kementerian Perumahan. Walaupun semalam Menteri Perumahan telah menyebut bahawa akan diadakan koordinasi tentang beberapa tempat yang mengadakan perumahan. Tapi saya rasa koordinasi saya tidak cukup. Mungkin lebih baik di streamline-kan dengan izin supaya perumahan di bawah satu payung saja. Tentang perkhidmatan am dan perbendaharaan, subsidi yang tambahan yang diminta ialah sebanyak 3.349 bilion. Ini ialah untuk subsidi gas cecair, diesel, petrol dan tunai. Saya bimbang bahawa subsidi ini lebih menguntungkan golongan yang berpendapatan tinggi dan kaya daripada golongan yang berpendapatan rendah dan miskin. Ini ialah kerana mereka lebih banyak menggunakannya. Syarikat juga lebih banyak menggunakan diesel dan minyak dan sebagainya, dan mereka mendapatkan subsidi ini. Jadi saya berharap, saya tidak ada cadangan sekarang ini, tapi saya berharap akan sama-sama dapat difikirkan bagaimana dapat diagihkan subsidi itu supaya ia lebih banyak menguntungkan golongan miskin dan berpendapatan rendah daripada golongan yang kaya dan berpendapatan tinggi. Satu lagi ialah ada yang mendapat keuntungan daripada subsidi ini terdiri daripada golongan orang asing. Dan nampaknya sudah ada diterangkan dalam Dewan ini, telah ada langkah-langkah untuk mencegah manfaat yang boleh diambil oleh golongan asing daripada subsidi ini dengan membeli minyak di negara ini. Saya harap ini akan dipertingkatkan lagi dan bersama-samanya juga akan difikirkan cara untuk mengagihkan subsidi itu lebih banyak faedahnya pada golongan yang berpendapatan rendah. Kita dapati bahawa subsidi yang diberikan kepada minyak dan sebagainya ini adalah sebanyak 17 bilion. Subsidi ini akan diperolehi oleh keuntungan faedahnya oleh ramai orang. Tapi saya ingin membawa perbandingan subsidi yang dapat diperolehi oleh hanya beberapa kerat korporat besar daripada IPP sebanyak 19 bilion.
kita tidak ada asas sebenarnya untuk memberikan keistimewaan kepada golongan yang telah kaya dengan IPPV tersebut. Kemudian saya berpindah kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Saya berpendapat, ini adalah pendapat bersendirian, bahawa sepatutnya Kementerian Kemajuan Luar Bandar, Kementerian Pertanian ini bersama-sama dengan Kementerian Kemajuan Luar Bandar sepatutnya mendapat peruntukan 10 ataupun lebih kali ganda daripada yang sekarang. Bukan saja peruntukan asalnya, tetapi peruntukan tambahan juga harus begitu. Sering saya katakan bahawa golongan yang termiskin dan yang harus mendapat pembelaan adalah kebanyakannya golongan Melayu. Dan sekiranya kita mau membantu golongan ini, maka di sinilah penumpuan peruntukan kita harus difokuskan. Kedua-dua kementerian yang saya sebut tadi, Asas Tani dengan wilayah tadi, kemajuan wilayah, peruntukan asal mereka ialah hanya 5 bilion bagi pertanian, bagi asas tani, bagi pertanian dan asas tani, dan 4,5 bilion bagi kemajuan wilayah. Kedua-duanya cuma 10,3 bilion. Saya ingin menegaskan lagi bahawa sepatutnya 10 kali atau lebih banyak lagi gandanya. Tentang tambahan yang diminta sekarang ini, ialah sebanyak 6 juta. Ini ialah untuk projek khas perumahan nelayan. Kalau misalnya sudah ada tambahan untuk rumah khas nelayan, mengapakah tidak boleh misalnya diadakan juga tambahan ataupun peruntukan asal bagi rumah golongan yang miskin tegar ataupun golongan warga emas yang memerlukannya. Selain daripada itu, kalau kita misalnya hendak menghapuskan bilangan miskin tegar, kerana ini kebanyakan juga adalah golongan Melayu dan golongan orang asli dan sebagainya, mengapa tidak misalnya difikirkan cara supaya diberikan peruntukan tambahan ataupun latihan-latihan supaya dapat dipertingkatkan pendapatan mereka, kalau tidak mengatasi garis kemiskinan, sekurang-kurangnya mendekati garis kemiskinan dan melepaskan mereka daripada kemiskinan tegar itu. Saya mengakui bahawa memang besar, memang banyak langkah-langkah dan rancangan-rancangan yang telah dibuat untuk menaikkan taraf petani-petani. Tapi saya menganggap bahawa lebih banyak lagi yang perlu dan boleh dilakukan. Kemajuan dan penambahan dan peningkatan pendapatan dari golongan petani dan golongan yang miskin dan pendapatan rendah, walaupun adalah lambat dan kecil jika dibandingkan dengan peningkatan yang diperolehi oleh orang kaya. Saya ambil misalnya contoh yang ekstrim lah. Contoh yang ekstrimnya, kita ambil misalnya 50 orang yang terkaya dalam negeri ini. Mengikut majalah Forbes, daripada 50 orang ini, 36 orang adalah Cina, 9 orang adalah Melayu, dan 5 orang adalah India. Yang terkaya sekali, nombor 1 dan nombor 2, adalah seorang Cina dan seorang India, Robert Kwok dan Anda Krishnan. Saya tidak menafikan bahawa kayanya mereka adalah kerana hasil usaha mereka. Tetapi
Ada juga kes-kesnya di mana mereka dibantu oleh kerana mereka bersifat kroni. Kita ambil misalnya yang apa ni daripada 9 Melayu tadi. Daripada 9 Melayu tadi, Syed Bukhari berkedudukan 8. Yang pertama dan kedua tadi, aset mereka ialah sebanyak lebih daripada 10 bilion US. Syed Bukhari kira-kira 2 bilion US. Yang berkedudukan 15, Mohzani Mahathir. Kedudukan 41, Elina Azlan Shah. Kedudukan 49, Nazir Razak. Nama-nama ini menunjukkan hubungan mereka. Dan saya percaya selain daripada usaha mereka, hubungan mereka ini menentukan juga pendapatan mereka. Kalau misalnya hubungan mereka ini dengan pemimpin boleh dijadikan asas untuk memberikan bantuan begitu banyak, saya ingin menegaskan bahawa bantuan yang lebih banyak lagi dari segi bajet dan sebagainya harus diberikan kepada golongan miskin, orang Melayu, orang asal, dan juga orang Cina dan India yang miskin. Selain daripada yang diterangkan itu yang merupakan tambahan pengurusan, di bawah itu kementerian ini ada juga tambahan bagi pembangunan. Yang terbesar sekali ialah satu ialah untuk projek Kolej Pertanian, iaitu sebanyak 20 juta. Saya tidak mengetahui mengapa perlunya tambahan ini. Sebabnya ialah, setahu saya, pada bulan September 2012, Kolej Pertanian bernilai 146 juta telah didirikan di Bukit Tangga, Sintok, dan menerima pelajar pada Jun 2013. Jadi tambahan ini untuk apa? Dan tidak dijelaskan untuk apa. Kalau misalnya baru saja dah disiapkan kolej itu dan baru saya mengambil pelajar-pelajar, mengapa perlu pula tambahan 20 juta ini? Satu lagi ialah projek empangan Payapada. Projek empangan ini di Terengganu bernilai 27 juta 500 ribu. Ada dua angka yang diberi tentang harga sebenar atau kos sebenar projek ini. Mengikut angka anggaran projek, ia adalah sebanyak 360 juta 300 ribu. 360 juta. Tetapi mengikut laman web Kawasan Pembangunan Pertanian Sepadu Terengganu Utara, jumlahnya ialah cuma 333 juta. Jadi ini ingin saya tahu kenapakah ada perbezaan 27 juta ini daripada dua angka yang kedua-duanya adalah dikemukakan oleh pihak kerajaan sendiri. Sekarang saya pindah kepada Kementerian Pendidikan yang kedua. Tambahan bagi kementerian ini adalah yang besar sekali, iaitu sebanyak 3.92 bilion. Tujuannya ialah terutama sekali untuk emolument, terutama sekali untuk bayaran imbuhan, kenaikan gaji dan bayaran khas prestasi. Soalan yang saya sebutkan tadi ialah, di manakah silapnya maka kita tidak dapat menganggarkan ataupun menjangka penambahan-penambahan ini. Tentu ada rancangan kita untuk menambah berapa guru kita nak ambil lagi, berapa kenaikan gaji akan berlaku kan. Dan ini boleh dimasukkan ke dalam anggaran belanja asal. Dan tiap-tiap kali dibentangkan bekalan, saya lihat item emolument ni sering
timbul. Dan item ini jumlahnya adalah sangat besar. Jadi saya mengharapkan bahawa dalam perancangan bajet yang akan datang, belanjawan yang akan datang, harus dijangka dan diduga apakah tambahan-tambahan misalnya kaki tangan supaya dapat ditetapkan berapa banyak misalnya itu apa ni yang diperlukan. Saya kaitkan di sini soal pengajian tinggi yang dipertua dan sebanyak 1.49 juta diperlukan bagi projek Advanced Engineering Science and Innovation bagi tahun 2012. Pada September 2012 kita mempunyai 65,000 jurutera. Berdasarkan kajian Lembaga Jurutera Malaysia, untuk Malaysia menjadi negara maju, maka kita memerlukan 82,000 jurutera. Waktunya untuk sampai kepada peringkat negara maju itu dekat. Jadi, adakah dengan adanya peruntukan yang kecil ini boleh dicapai misalnya gap sebanyak apa ni yang kekurangan tadi, iaitu daripada 65,000 kepada 82,000. Saya tidak percaya ini akan dapat dicapai dalam masa yang begitu pendek. Seperkara lagi yang berkaitan dengan pendidikan dan juga pengajian tinggi ini ialah tentang PPTN. PPTN kita tahu telah ditubuhkan pada 1997 dan untuk membantu pelajar kekurangan wang masuk universiti. Tak kira universiti awam ataupun universiti swasta. Saya lihat bahawa PPTN ini digunakan terutama sekali untuk menghidupkan IPTS. Dan ini diakui dan ini kita lihat bahawa misalnya IPTS telah mendapat itu apa ni ya kita dapati bahawa IPTS swasta mendapat pendapatan kira-kira 20 bilion daripada PPTN ni. Walaupun kecil sedikit daripada itu IPTS Seorang pegawai itu PPTN sebagai yang umat 5 minit lagi orang. Ya, terima kasih. Boleh saya cuba habiskan. Seorang pegawai PPTN mengatakan bahawa jikalau misalnya tak dibagi PPTN, maka 434 buah IPTS terpaksa gulung tikar. Ini menunjukkan dia mengaku bahawa IPTS bergantung kepada PPTN untuk hidup. Ada setengah yang hidup itu rendah mutunya. Ada misalnya mengambil banyak dan melatih jururawat beribu-ribu, tetapi ramai yang tidak dapat pekerjaan. Dan universiti ini misalnya, saya tak nak sebut namanya, rapat hubungannya sebagai kroni, dan CEO-nya sendiri saja pendapatan dia ialah sebanyak 8.5 juta setahun. 8.5 setahun. Jadi sebahagian daripada PPTN itu pergi kepada misalnya untuk membayar gaji yang begitu tinggi dan untuk membiayai setengah-setengah institusi yang tidak begitu baik. Berpindah kepada Kementerian Kesihatan yang dipertua, peruntukannya ialah peruntukan tambahan ialah sebanyak 1.77 bilion. Kalau kita campurkan peruntukan bagi kesihatan dan
pendidikan yang kebanyakan adalah untuk emolument, kita dapati bahawa jumlahnya adalah 37% daripada keseluruhan yang diminta bagi tambahan ni. Dan saya rasa jumlah ini dapat dikurangkan jika ada kebolehan membuat jangkaan dan planning supaya emolument itu tidak ditambah begitu banyak. Ada sedikit saya nak sebut tentang Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Tambahan yang diperlukan ialah sebanyak 37.7 juta. Tujuannya ialah untuk sewaan, utility dan penyelenggaraan KPKK di Putrajaya. Saya anggap jumlah ini agak besar kalau untuk renovation dan sebagainya kan. Jadi saya ingin mendapat breakdownnya dengan izin tentang belanjaan ini dan alasan mengapakah perbelanjaan itu begitu besar. Akhirnya yang kedua, saya pergi kepada Kementerian Dalam Negeri. Tambahannya ialah sebanyak 463.6 juta. Daripada jumlah ini, 300 juta diperlukan bagi penyelenggaraan Sistem Information dan Communication Technology, ICT. 1-2 tahun yang lalu, timbul misalnya skandal yang mengatakan bahawa information sistem dalam kementerian ini adalah dibina oleh sebuah syarikat yang ada kaitan dengan Zionis, iaitu EPCO. Saya ingin tahu adakah sistem itu masih lagi serupa. Kerana kalau sistem itu serupa sampai sekarang, berartilah pihak Zionis akan sentiasa tahu akan apakah rahsia-rahsia communication kita dalam kementerian itu. Berarti mereka boleh mengawal sepenuh-penuhnya maklumat tentang intelligence kita. Saya ingin mendapat jaminan bahawa perkara ini tidak berlaku. Sebanyak itu 3 juta adalah untuk bayaran akhir, interim dan perubahan kerja bagi projek ibu pejabat polis. 2 minit lagi. Betul. Bagi ibu pejabat polis. Ini ialah berkaitan terutama sekali untuk tanah-tanah yang harus dibina untuk pejabat-pejabat. Kalau tak salah saya, dalam laporan audit pada tahun 2007, dikatakan bahawa daripada 4 IPK yang memiliki 690 lot tanah, 246 ataupun 37.5% belum dibangunkan. Juga mengikut audit juga, bagi negeri Kedah, KL, Pahang dan Perak, daripada 203 lot tanah, 82.5% adalah terbiar. Dan setakat 31/12/2011, PDRM memiliki 2,453 lot tanah di seluruh negara. Tapi 405 lot belum digunakan atau dibangunkan. Saya dengar kabar bahawa ada setengah-setengah lot tanah ini telah digunakan pun oleh pihak penduduk-penduduk haram. Jadi saya ingin tahu bilakah akan diselesaikan pembangunan ini, dan adakah dengan peruntukan yang diminta ini akan dapat diselesaikan kerja-kerja yang belum dibuat. Golong ya, Mat. Ya. Sila golong ya, Mat. Ya, dan saya tak gulung yang betul, cuma satu perkara kecil saja, iaitu tentang perkaranya kecil di sini tapi dalam masyarakat adalah besar.
iaitu tentang kes-kes pembunuhan yang berlaku sekarang ini. 3 kes besar. Ini ada kesannya terhadap misalnya confidence rakyat dan juga keyakinan pemodal-pemodal dari luar. Kalau berlakunya betul-betul berlakunya ini, karena nampaknya akan ditambahkan bilangan polis dan sebagainya. Tapi tambah bilangan polisnya tak cukup. Apakah tugas yang akan diberikan sebenarnya, kan? Dan kalau misalnya lebih banyak ditekankan tentang nak jaga tentang perhimpunan awam dan nak kawal pihak-pihak pembangkang dan sebagainya, itu perkara yang tidak harus difokuskan. Sekarang ini masalah jenayah besar makin bertambah, walaupun orang akan mengatakan jenayah kecil akan berkurang. Dan jenayah besar inilah yang perlu ditumpukan perhatian oleh kementerian. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih, Yang Amat. Sebelum saya